Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk bab yang berikutnya, iaitu rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan ialah cahaya, air, graviti dan sentuhan. Inilah yang boleh dikesan oleh tumbuhan, dan 4. Tapi nanti kita akan banyak 5, ada satu lagi. Tapi yang itu ialah bukan rangsangan juga, tapi dia ada pergerakan lain. Okey, gerak balas tumbuhan. Okey, dalam gerakan tumbuhan dia ada satu yang kita panggil dia tropisma, iaitu tumbuhan yang bergerak ke arah rangsangan. Maka kita panggil tropisma. Dan tropisma ni kita terbahagi kepada dua, iaitu sama ada tropisma positif, iaitu bahagian tumbuhan yang mengarah ke arah rangsangan, dan tropisma negatif, bahagian tumbuhan yang menjauhi rangsangan. Sebagai contoh, katalah rangsangan dia ialah cahaya. Okey, dan dengan cahaya, maka bahagian yang bergerak ke arah cahaya seperti pucuk, maka kita panggil dia sebagai tropisma positif. Sementara bahagian akar dia turun ke bawah menjauhi cahaya, maka kita panggil dia sebagai tropisma negatif. Okey, berikutnya gerak balas tumbuhan kita bahagi pada 4. Sebab rangsangan dia ada 4, maka ini pun ada 4. Okey, fototropisma. Bila sebut foto, maka ia berkaitan dengan cahaya, iaitu gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Bahagian dia mestilah pucuk, daun ataupun bunga yang bergerak ke arah cahaya. Yang kedua ialah hydrotropisma, yang mana hydro ialah air, maka itu adalah gerak balas tumbuhan terhadap air. Yang ketiga ialah geotropisma, yang mana geotropisma ni ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti, yang ni semestinya lah bahagian akar. Bila akar dia tumbuh, dia tak tumbuh naik ke atas, dia akan tumbuh bergerak ke bawah, itu ialah graviti. Okey, sementara yang keempat ialah tigmotropisma, iaitu gerak balas terhadap sentuhan. Contoh yang paling jelas ialah pokok semalu. Sekali kita akan tengok yang contoh-contoh dia. Okey, ini adalah jenis-jenis rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Kalau tengok daripada atas ni, okey, tengok daripada atas ni ialah gerakan nastik. Gerakan nastik ni ialah yang tadi lah, rangsangan dia adalah sentuhan, rangsangan dia adalah tumbuhan tu. Okey, contoh sini dia bagi adalah pokok semalu. Pokok semalu ni daun dia akan tutup serta-merta apabila kita sentuh. Itu yang kata rangsangan ataupun gerakan nastik. Okey, yang kedua ialah ialah hydrotropisma. Tadi kita dah, hydro ni adalah air, iaitu akar yang tumbuh ke arah air, maka itu adalah hydrotropisma positif. Dan yang ketiga ialah geotropisma, gerak balas terhadap graviti. Okey, iaitu akar tumbuh ke bawah, maka kita panggil dia geotropisma positif, dan pucuk naik ke atas, kita panggil dia geotropisma negatif, sebab dia menjauhi rangsangan. Yang keempat ialah fototropisma, gerak balas terhadap cahaya. Okey, cahaya, pucuk ke arah cahaya. Okey, ini foto. Okey, yang kelima ialah tigmotropisma. Yang ni graviti. Tigmotropisma ni adalah gerak balas terhadap sentuhan. Yang nastik ni sentuhan juga, tapi dia berlaku serta-merta, tanpa maksudnya dia akan kawal. Selain pada pokok semalu ni ialah macam periuk kera. Periuk kera pun bila serangga masuk, dia akan serta-merta tutup. Itu ialah gerakan nastik. Okey, yang keempat ni ialah yang kelima ialah tigmotropisma, gerak balas terhadap sentuhan atau apabila bersentuh dengan objek. Okey, tumbuhan berbatang lembut, melilit salur paut. Okey, kan ni contoh yang jelas ni. Okey, contoh pokok timun, dia ada salur paut, dia akan melilit kepada kayu ataupun batang yang dia sentuh
untuk apa? Untuk memberi sokongan. Sekali tadi kita tengok. Okey, yang seterusnya. Okey, yang ni saya dah cerita. Okey, yang ni pun dah cerita. Okey, yang ni satu persatu nah. Jadi cahaya. Okey, kalau kita lihat di sini gambar rajah ni, pokok ni duduk dalam satu kotak bekas yang dia buat lubang. Okey, biasanya dalam soalan dia akan bagi macam eksperimen lah, iaitu pokok ni pokok yang kecil. Selepas 2 minggu, tumbuhan ni akan mengarah ke arah cahaya yang masuk. Itu yang kata kalau pucuk ni fototropisme positif. Okey. Yang kedua ialah air, hidrotropisme. Ni air. Okey. Bila ada air sini, pada mulanya akar ni dia akan turun ke bawah. Yang tu ialah geotropisme positif, turun bawah. Tetapi selepas beberapa hari atau beberapa minggu, dia akan pergi bergerak ke arah air. Maka kita panggil dia sebagai hidrotropisme positif, sebab akar akan mencari air untuk kegunaan tumbuhan. Okey, yang ketiga adalah geotropisme. Ni pokok yang berada di bahagian dinding. Okey, stem growth happen. Dia akan akar ni akan bergerak ke ni pada awal permulaan biji benih yang dipasang secara yang diletakkan secara menegak. Lepas tu akar ni akan turun ke bawah, iaitu geotropisme positif. Okey. Ini adalah sentuhan tekmotropisme. Okey, ada setengah tumbuhan yang bergerak balas terhadap secontoh. Sebagai contoh ialah pokok semalu, ia akan mengecup. Okey. Ini contoh. Pokok semalu bila kita sentuh, dia akan mengecup serta-merta. Okey, tujuan dia untuk melindungi musuh. Okey, ini contohlah pokok semalu. Siapa yang tak kenal pokok semalu kan? Okey, yang seterusnya gerakan nastik. Ini yang saya kata gerakan nastik ni seperti pokok periuk kera. Okey. Ni iaitu gerakan nastik, rangsangan terhadap sentuhan, gerak balas serta-merta, juga dikenalikan sebagai gerak balas siomonastik. Okey, ini dalam istilah sains bahasa Inggeris. Okey. Okey, yang itu tentang gerak balas tumbuhan. Habis. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok gerak balas tumbuhan manusia ni yang membantu manusia. Okey, contoh yang dalam tajuk ni ialah cahaya dan penglihatan. Okey. Dalam penglihatan manusia, kita ada 2 jenis penglihatan. Yang pertama sekali ialah penglihatan stereoskopik. Ni manusia ni. Manusia stereoskopik. Ciri-ciri dia ialah mata dia di hadapan, badak di hadapan kepala tu, mata dia di hadapan. Maka itu dipanggil sebagai penglihatan stereoskopik. Ingat contoh manusia, kucing. Biasanya penglihatan stereoskopik ni ialah kalau haiwan ni ialah haiwan-haiwan yang pemangsa. Haiwan-haiwan yang pemangsa. Okey, yang mana kelebihan stereoskopik ni dia boleh menganggarkan jarak ni, sebab pertindihan medan penglihatan kiri dan kanan, dia boleh menganggarkan jarak. Okey, dia boleh agak jarak objek tu berapa jauh. Okey. Dan yang kedua ialah penglihatan monokular. Yang mana penglihatan monokular ni dia mata dia duduk di sisi. Contoh ialah haiwan-haiwan pemangsa. Tadi pemangsa, ni ialah haiwan mangsa seperti ikan, burung, yang mata duduk sisi lah, kiri dan kanan. Lembu lah. Okey, itu. Tapi haiwan ni kelemahan dia ialah dia tidak boleh menganggarkan jarak, tapi dia mempunyai medan penglihatan yang luas berbanding dengan stereoskopik. Okey, ini ciri-ciri penglihatan, perbezaan dia. Okey, di hadapan, stereoskopik di hadapan, kalau monokular di sisi. Yang ni keluasan, stereoskopik kurang luas, monokular luas. Okey, tindih, kemudian jenis image 3 dimensi, yang ni 2 dimensi. Macam saya kata tadi, dapat menganggarkan jarak, tidak dapat menganggarkan jarak.
Okey, biasanya ialah haiwan-haiwan pemangsa. Yang ni ialah haiwan-haiwan mangsa. Okey. Yang seterusnya, tadi penglihatan, sekarang pendengaran. Okey, kita ada pendengaran stereofonik. Okey, stereofonik ialah pendengaran yang menggunakan dua-dua belah telinga macam manusia lah. Dua-dua telinga berfungsi. Okey, sebab tu kita boleh tahu arah mana datangnya bunyi dan lokasi sumber bunyi. Sebab kalau bunyi itu sebelah kanan, telinga kanan yang akan menangkap bunyi tersebut. Okey, kalau mai sebelah kiri, telinga kiri yang akan menangkap bunyi. Jadi stereofonik ni dia boleh tahu lokasi bunyi dan menentukan arah bunyi. Okey, perbezaan masa dan kekuatan bunyi diterima oleh kedua belah dikesan oleh otak membolehkan kita menentukan arah bunyi. Okey, kepentingan stereofonik pada haiwan. Okey, haiwan-haiwan membantu pemangsa menentukan lokasi mangsa. Membantu haiwan mangsa menentukan lokasi pemburuannya. Okey, ini maksud dia macam saya pernah cerita lah. Macam bunyi, macam anjing, dia mempunyai fungsi yang frekuensi tinggi, jadi dia boleh dengar lebih kurang 3 km. Okey, itu saja. Nanti kita akan sambung dan saya akan bagi soalan selepas ni. Sekian, terima kasih.